Ivanka Trump muncul di tengah-tengah satu tuduhan serius yang mengubah dendam Iran terhadap Trump menjadi ancaman dalam keluarga presiden itu sendiri. Pada 23 Mei 2026 ini, kes tersebut meletup kerana Muhammad Bakr Saad Daud, seorang warga Iraq berumur 32 tahun yang mempunyai kaitan dengan pengawal revolusi Islam dan Kataib Hezbollah telah didakwa di Amerika Syarikat kerana terlibat dalam rangkaian serangan terhadap rakyat Amerika dan Yahudi. Dan kini dikaitkan dengan satu rancangan yang dikatakan telah meletakkan anak perempuan Trump sebagai sasaran, termasuk dengan maklumat mengenai kediamannya di Florida. Tafsiran politiknya sangat berat. Selepas kematian Qasem Soleimani yang dibunuh atas arahan Trump pada tahun 2020, rejim Iran bukan sahaja mencari tindak balas ketenteraan, tetapi juga membalas dendam secara simbolik, pribadi dan dirancang terhadap rumah orang yang telah menghina Teheran. Penahanan Al-Saad mendedahkan jejak yang lebih luas dengan sel-sel sasaran di barat dan satu mesej yang kejam terhadap keluarga Trump. Apa sebenarnya yang Teheran ingin capai? Kenapa Ivanka menjadi sasaran? Bagaimana rangkaian ini boleh sampai begitu dekat? Saya akan ceritakan semua itu sebentar lagi. Tapi sekarang Anda pasti mahu melanggan saluran ini untuk terus mendapat maklumat terkini. Maclumat secara masa nyata dengan kualiti terbaik yang mungkin, kewartawanan yang belum pernah dilihat sebelum ini dengan standard credibility daripada Milson Alves. Kes ini menjadi semakin kuat kerana Al-Saad tidak muncul hanya sebagai seorang militan yang bercakap sendirian di media sosial. Jabatan Kehakiman Amerika Syarikat mengumumkan pada 15 Mei 2026 bahawa beliau telah ditangkap dan didakwa dengan 6 kesalahan berkaitan keganasan kerana didakwa bertindak sebagai pengendali Kataib Hezbollah dan penawal revolusi Islam. Pertuduhan menyatakan bahawa beliau terlibat dalam hampir 20 serangan atau cubaan serangan di Eropah dan Amerika Syarikat yang menyasarkan kepentingan Amerika, Israel dan komuniti Yahudi. Hubungan dengan Ivanka Trump muncul dalam konteks dendam politik dan ketenteraan. Motif yang dinyatakan adalah kematian Soleimani, tokoh utama pasukan Quds dalam pengawal revolusi Islam. Bagi kumpulan ini, Trump bukan sekadar presiden yang meluluskan operasi ketenteraan. Dia menjadi simbol penghinaan yang dikenakan ke atas rejim Iran. Di sinilah keluarga Trump mula dijadikan sasaran psikologi. Menyerang Ivanka akan menjadi satu cara untuk cuba membawa peperangan ke dalam kubu politik lelaki itu yang menentang Teheran tanpa meminta maaf. Al-Saad telah ditahan di luar Amerika Syarikat dan dibawa ke dalam tahanan Amerika. Menurut Jabatan Kehakiman, beliau telah menghadiri pendengaran di Mahkamah Persekutuan Manhattan dan terus ditahan sementara menunggu proses selanjutnya. Operasi ini menunjukkan bahawa Washington telah memantau rangkaian yang lebih besar, bukan sekadar satu nama sahaja. Kerajaan Amerika mendakwa bahawa tertuduh mengetuai dan menggalakkan serangan terhadap rakyat Amerika dan Yahudi di dalam dan luar wilayah Amerika demi mencapai matlamat Kataib Hezbollah dan pengawal revolusi Islam. Jabatan Kehakiman menyatakan bahawa Al-Saad bekerja rapat dengan Qasem Soleimani dan Abu Mahdi Al-Muhandis, ketua Kataib Hezbollah yang terbunuh dalam serangan Amerika pada tahun 2020 yang sama. Selepas kematian mereka, menurut pertuduhan, beliau didakwa mula menyokong tindakan terhadap rakyat Amerika dan kepentingan yang berkaitan dengan Israel. Dendam itu tidak lagi sekedar kata-kata, sebaliknya telah menjadi siasatan jenayah di Amerika Syarikat. Jejak yang dikaitkan dengan Al-Saad melibatkan serangan dan cubaan serangan di bandar-bandar barat. Pihak berkuasa Amerika menyebut tindakan di Eropah dan ancaman di dalam Amerika Syarikat termasuk sasaran di New York, California dan Arizona. Reuters melaporkan bahawa pendakwa menuduh warga Iraq itu menyelaras atau menyokong hampir 20 serangan dan cubaan serangan di wilayah Eropah dan Amerika dengan tumpuan kepada warga Amerika dan Yahudi. Penahanan ini juga menafikan naratif yang melegakan bahawa insiden-insiden ini hanyalah kejadian terpencil. Tafsiran yang timbul adalah mudah. Pengawal revolusi Islam dan sekutu-sekutunya tidak hanya beroperasi di Timur Tengah, tetapi juga berusaha menimbulkan ketakutan di ibu kota barat, menggunakan rangkaian perantara dan tindakan berprofil rendah untuk menafikan penglibatan secara langsung.
Serangan politik terhadap keluarga Trump mempunyai tujuan yang jelas. Rejim Iran tahu bahawa Donald Trump telah menjadikan Soleimani sebagai contoh kekuatan Amerika. Dengan menyasarkan Ivanka, rangkaian yang dituduh cuba memberi respons bukan di medan ketenteraan tradisional, tetapi di medan kekeluargaan, simbolik dan psikologi. Ini adalah cubaan untuk mencederakan imej keselamatan yang telah dibina oleh Trump apabila beliau berjanji untuk bertindak tegas terhadap Tehran. Namun, penahanan Al-Saad menghasilkan kesan sebaliknya. Ia mengukuhkan hujah bahawa Trump betul apabila menganggap pengawal revolusi Islam sebagai ancaman sebenar dan bukannya rakan rundingan yang boleh dipercayai. Laporan berita yang tersebar menunjukkan bahawa tertuduh dikatakan telah bercakap tentang membakar rumah Trump sebagai tindak balas terhadap kemusnahan yang dikenakan ke atas pemimpin-pemimpin Iran. Ayat ini, jika disahkan dalam prosiding itu, merangkum nada rancangan itu. Ia bukan sekedar ancaman biasa. Ia adalah satu mesej balas dendam secara langsung terhadap sebuah keluarga presiden. Kenyataan rasmi itu sendiri menyatakan bahawa pihak berkuasa telah menggagalkan rancangan terhadap sebuah sinagog di Manhattan dengan kerjasama antara polis New York dan agensi persekutuan. Kesan daripada perkara ini juga memberi tekanan kepada Rumah Putih. Trump kini berdepan dengan kes yang menggabungkan keselamatan negara, terorisme antarabangsa, perlindungan keluarga, dan konfrontasi dengan Iran. Soalan yang semakin hangat dibincangkan di belakang tabir ialah, apakah skala tindak balas Amerika? Satu tindak balas dari segi undang-undang sahaja boleh diteruskan melalui mahkamah dengan tuduhan baru soal siasat dan pencarian rakan subahat. Satu tindak balas dari segi risikan boleh menyasarkan rangkaian yang berkaitan dengan pengawal revolusi Islam di kawasan lain. Satu tindak balas dari segi politik boleh memperluaskan sekatan, membekukan saluran rundingan dan mengetatkan kepungan terhadap sekutu-sekutu Teheran. Rejim Iran memasuki episod ini dalam kedudukan yang berbahaya. Pada masa yang sama, ketika cuba menonjolkan diri sebagai mangsa tekanan Amerika, mereka melihat tertuduh yang berkaitan dengan ekosistem mereka didedahkan sebagai sebahagian daripada rangkaian antarabangsa yang menentang orang awam, Yahudi, rakyat Amerika dan kini termasuk anak perempuan Trump. Bagi penonton konservatif, kesimpulannya adalah pahit. Apabila Trump berkata bahawa Teheran lebih memahami kekuatan berbanding konsesi, dia tidak melebih-lebihkan. Kes Ivanka menunjukkan musuh yang tidak memisahkan pertikaian ketenteraan daripada dendam keluarga. Penahanan Al-Saad juga membuka fasa penyiasatan yang baru. Pihak berkuasa Amerika harus mencari siapa yang membiayai, siapa yang memudahkan pergerakan, siapa yang memberi sokongan logistik, siapa yang menerima arahan, dan sel mana yang masih mungkin aktif. Yang paling penting sekarang bukan hanya menghukum tertuduh, tetapi memetakan struktur yang membenarkan pengendali yang berkaitan dengan kumpulan yang disokong oleh Iran, bergerak, berkomunikasi, dan dikaitkan dengan begitu banyak insiden dalam masa yang singkat. Donald Trump mendapat hujah politik yang kuat. Sementara sektor media harus perdana menganggap ancaman Iran sebagai keterlaluan atau hanya cakap-cakap di belakang tabir. Jabatan Kehakiman memfailkan dakwaan yang menyebut tentang serangan sebenar, sasaran warga Amerika dan rangkaian antarbangsa. Kini mesej itu datang dari Washington ke Tehran. Mengusik keluarga Trump boleh membawa akibat yang jauh lebih mahal daripada apa yang rejim bayangkan. Saya Milson Alves Global, seorang internasionalis, dan tujuan saya adalah memastikan Anda sentiasa mendapat maklumat yang benar setiap hari. Pautan berita ada di dalam deskripsi video. Sila tekan butang suka pada video ini, langgan saluran, dan di akhir nanti, lihatlah komen-komen supaya Anda lebih terlibat dengan komuniti Milson Alves Global.